Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah dapat kita bertemu lagi dalam rancangan Bayung Al-Quran. Bagi tuan memiliki tafsir ringkas, tolong buka pada jilid yang ke-9 muka surat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Telah saya uraikan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu dan surah Al-Hujurat ini bahawa ayat-ayat yang awal merupakan satu peringatan khusus etika bagaimana cara umat Islam berinteraksi dengan Rasulullah SAW, yang mestilah menjadikan asasnya penghormatan, memuliakan, mengagungkan. Itu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, janganlah kamu lancang mendahului, mengatakan, memutuskan satu urusan, tindakan, apa sahaja perbuatan, padahal Allah SWT dan Rasulnya belum memberikan apa-apa ketetapan dan keputusan dalam perkara terbabit. Kerana barangkali apa keputusan yang kamu buat itu tidak benar. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala urusan. Ingatlah bahawa Allah sentiasa mengawasi kamu. Jangan sampai berani mendahului satu yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan. Ini merupakan satu larangan tegas terhadap melanggar kitabullah dan sunnah Rasulullah. Adapun perkara yang telah kita bincangkan bagaimana dari sudut ijtihad, kebenaran, keluasan yang ada selepas mencarinya dalam Quran daripada hadis tidak ditemui, maka ada ruang untuk ijtihad bagi mereka yang layak. Berkenaan ayat-ayat awal ni juga, kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa meriwayatkan daripada Qatadah ketika mereka ni berbicara dengan Rasulullah dengan suara yang keras, meninggikan suara, sehingga Allah menurunkan ayat yang kedua yang mengingatkan mereka kepada prinsip perhubungan, interaksi, komunikasi dengan Rasulullah ni. Lalu ada riwayat yang menunjukkan bahawa kata Imam Ibn Jarir lagi, ada seorang berkaitan dalam perkara yang terlibat di sini, namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Ini merupakan seorang sahabat yang Nabi sayangi, seorang sahabat yang banyak infaknya dan banyak pengorbanannya, memberikan segala yang terbaik, jiwa raganya untuk Islam. Sabit bin Qais ni seorang yang fungsi pendengaran telinganya agak lemah. Oleh sebab itu dia bercakap ni agak keras, nyaring, kuat. Kerana dia tak begitu mendengar, maka dia kena cakap dengan suara yang kuat, dan suara dia memang kuat. Kalau dia berbicara ni memang suaranya begitu keras sekali. Lalu bila turun ayat ini mengingatkan orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara kamu mengatasi suara Rasulullah SAW. Dia merasakan ayat itu kena tepat padanya. Lalu beliau merasa sangat takut dengan amaran Allah itu, sehingga menyebabkan dia telah beruzar menjauhkan diri daripada Rasulullah sehingga Rasulullah mencarinya. Di mana dekat Thabit, mereka jawab Thabit takut jumpa Rasulullah, kerana sekali bercakap Rasulullah suaranya memang akan begitu kuat, nyaring. Kerana dia seorang yang ada masalah pendengaran, maka dia cuba untuk kuatkan suaranya. Dia merasakan bahawa level suaranya itu boleh didengar orang, padahal lebih daripada keadaan yang sepatutnya. Maka Rasulullah SAW telah menyatakan kepada para sahabat, kabarkan kepadanya, ayat ini turun bukan ditujukan kepada beliau sebagai ancaman, sebaliknya Sabit adalah ahli syurga. Allahu Akbar. Begitu juga Imam Ibn Jarir mengemukakan satu riwayat daripada Muhammad bin Thabit bin Qais bin Syammas. Kita turunnya ayat kedua daripada surah Al-Hujurat, Sabit ni duduk
duduk tepi jalan menangis. Lalu Asim bin Adi bin Ajalan lalu di situ dan bertanya, apa buat menangis wahai Thabit? Dia menjawab, ayat ini aku sangat bimbang. Kalau turunnya ayat kedua daripada surah Hujurat, Thabit ni duduk tepi jalan menangis. Lalu Asim bin Adi bin Ajalan lalu di situ dan bertanya, apa buat menangis wahai Thabit? Dia menjawab, ayat ini aku sangat bimbang kalau turunnya berkaitan dengan diri aku, kerana aku ni suara cukup lantang, cukup kuat, aku tak boleh nak kurangkan volume suara ni. Lalu perkara itu diadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah memanggilnya dan berkata kepadanya, tidakkah kamu reda hidup kamu terpuji, mati kamu sebagai seorang syahid dan masuk syurga? Dia menjawab, Rasulullah, saya reda, saya tidak akan meninggikan suara saya lagi di depan Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan perilaku seorang sahabat seperti Sabit, dan saya telah bawa contoh-contoh yang lain bagaimana para sahabat memahami ayat ini dalam bentuk yang sangat menakjubkan. Begitu juga sebuah riwayat daripada Tabarani yang juga Abu Ya'la dengan sanad yang hasan daripada Zaid bin Arqam, berkata ada beberapa orang Arab datang mencari Rasulullah di rumahnya. Rumah Rasulullah ni ibarat hujurat yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, bahawa kecilnya rumah Nabi ni, kalau Aisyah radhiyallahu anha boleh bersembang-sembang dengan jirannya iaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum warḍahum jami'an. Kecilnya rumah Nabi. Kata Hasan Basri, sampai aku kalau mengangkat tanganku boleh kena pada atap bumbung Rasulullah SAW. Saya pernah cerita pada tuan-tuan satu kajian dibuat oleh Dr. Fattah Saman yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ni kaya raya dengan harta ghanimah al-fai'u yang ditetapkan oleh Allah untuk baginda SAW, khumus yang ditetapkan dalam setiap perangan bagi baginda, kerana baginda akan meninggalkan para isteri, tidak boleh dikahwini oleh sesiapa pun ummahatul mukminin itu. Tapi kehidupan Nabi sangatlah zuhud, sangatlah sederhana, sehingga kalau tuan-tuan baca dalam buku bertajuk Madinah Kelebihan dan Sejarah karangan Abu Anas Madani hafizahullah, bagaimana ketika datang permintaan arahan daripada Raja Umar bin Aziz pada masa itu khalifah agar dirobohkan rumah-rumah Nabi itu, maka para tabi'in menangis. Contohnya Sa'id bin Musayyab yang mengatakan bahawa nanti umat Islam datang kemudian tidak dapat melihat lagi kesederhanaan, tawaduknya kehidupan Rasulullah SAW, iaitu rumah baginda dan isi-isinya, bilik-bilik itu telah pun dirobohkan. Jadi menceritakan tentang perkara ini, orang Arab datang, orang Arab Badui yang memang bersifat jufa, jafi, keras, kering, kita kata dalam bahasa Melayu. Mereka datang memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan, wahai Muhammad, wahai Muhammad, keluarlah, kami nak tanya soalan di sini. Ini adalah satu sikap biadab yang tidak sepatutnya berlaku. Bahkan oleh anak-anak kecil di sekolah pun memahami bagaimana perlu menghormati guru. Tidak boleh berjalan di hadapan guru sebagai contohnya, membantu guru, tidak bertanya soalan-soalan yang boleh menyakitkan guru, menyakiti hatinya sebagainya. Jadi Abdul Razak meriwayatkan daripada Qatadah, ada seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah berkata, wahai Muhammad, aku ini pujian aku indah dan kejian aku buruk. Baginda SAW menjawab pada lelaki ini, kamu berbohong, kerana yang pujiannya indah dan celaannya buruk adalah Allah SWT. Ini kerana sifat sombong yang ada pada lelaki ini yang dikatakan oleh sebagian ditafsir sebagai munafik. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kena ingat tahu, aku ni kalau bercakap orang dengar, aku puji langit orang itu naik, kalau aku keji membumi orang itu jatuh. Seolah begitulah kata-kata. Dengan sombong berkata demikian kepada Rasulullah dan memanggil Rasulullah pun dengan panggilan yang Muhammad. Lalu ayat daripada surah Hujurat turun untuk menegur perbuatan yang tidak sepatutnya ditujukan oleh seorang pengikut kepada gurunya. Jadi walaupun hadis ini penilaiannya merupakan satu hadis mursal, namun ada juga sejumlah hadis marfu' yang menguatkan maksudnya, bahawa daripada Al-Barra yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Jadi berkaitan dengan perkara ini, Imam Ahmad juga meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang sahih daripada Aqra' bin Habis, bahawa dia datang berjumpa Rasulullah, memanggil Rasulullah daripada luar bilik. Dia berkata, wahai Muhammad. Ini setengah pendapat yang sampai kepada kita. Tapi Aqra' bin Habis ini akhirnya telah pun bertaubat dan menjadi antara sahabat yang terbaik seperti yang dinilai oleh para ulama hadis contohnya. Jadi Muhammad bin Ishaq dan yang lain mengatakan bahawa 4 ayat yang awal daripada surah Hujurat ini turun berkaitan dengan orang yang berperangai buruk di kalangan Bani Tamim. Kita pernah belajar qiraat yang datang daripada Bani Tamim sebelum ini, berkaitan dengan perkataan fitrah, berkaitan dengan rahmah, seperti disebut oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan itu. Tapi ada kalangan mereka, bukan semuanya, di kalangan Bani Tamim ini yang terdatang dan berperangai buruk, memanggil Rasulullah dengan panggilan yang tak sepatutnya, memanggil dengan nama baginda SAW. Jadi mereka bahkan memberi ancaman kepada Rasulullah dengan mengatakan, takutilah kami, kerana kami ni kalau memuji seorang, orang itu akan naik meroket ke langit. Tapi kalau kami mengeji seseorang, maka alamat tak ada tempat untuk dia di bumi lagi selepas dia dikeji oleh kami. Maka Nabi SAW pun keluar dan bersabda kepada mereka, sungguhnya kamu berkata satu perkataan yang salah. Sebenarnya yang pujiannya tinggi dan kejiannya, ancamannya menakutkan hanyalah Allah SWT, bukan manusia. Baik, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan berkaitan keluasan yang ada dalam Islam, iaitu kebenaran untuk memberikan pendapat, pemikiran, pandangan. Bahkan ketika berlaku perang Badar pun yang kita pelajari, tampil seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketetapan duduk di sini merupakan wahyu daripada Allah yang mana kita tidak boleh bergerak sejengkal pun, sehasta pun ke depan atau ke belakang, atau ia merupakan satu pandangan Rasulullah SAW berkaitan dengan peperangan, kita elok berada di sini. Maka Rasulullah telah menjawab pada sahabat ini merupakan pandangan aku. Maka jawapan sahabat ini kepada Rasulullah mengusulkan, wahai Rasulullah, saya biasa pergi perang, tindakan ini kurang tepat, dan tepatnya kita
kita mesti menguasai sumber air terlebih dahulu, kerana dalam peperangan musuh yang tidak ada air, kekurangan bekalan air, mereka akan tewas dengan cepat. Rasulullah meraihkan pandangan itu, menunjukkan kepada kita ada keluasan dalam berikan pandangan, tapi mestilah melalui prosesnya, cara menghormatinya, bagaimana kata-kata yang sepatutnya diamalkan dalam prinsip menasihati itu. Kita lihat bila Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila kamu bercakap dengan Rasulullah, jangan kamu meninggikan suara, sebab meninggikan suara itu menunjukkan sifat tidak bersopan santun, tidak menghormati. Lebih malang lagi kalau itu merupakan satu bentuk pelecehan, menghina. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni dikatakan kualiti yang ada pada baginda Umar radhiyallahu anhu, idza masya asra' wa idza takallama asma' wa idza daraba auja'. Sayyidina Umar ni kalau dia bercakap suaranya kedengaran. Bahkan karamah yang Allah berikan kepada Amirul Mukminin waktu dia menjadi khalifah ini, suaranya didengar tu berapa ribu batu oleh tentera yang sedang berperang di persempadanan dengan Rom di atas. Ya Syariatul Jabal, ya Syariatul Jabal, wahai tentera Islam, jaga bahagian gunung, jaga bahagian bukit, musuh datang menyerang di belakang tu. Suara itu sampai berapa ribu batu. Sayyidina Umar ni suaranya kuat, kalau dia berjalan membantas, kalau dipukul naaslah kamu. Idza takallama asma' wa idza daraba uja' wa idza masya asra'. Kalau berjalan laju jalannya, kalau bercakap jelas suaranya, kalau pukul habislah kamu. Sayyidina Umar ni oleh kerana takutnya dan juga adabnya Rasulullah selepas turunnya ayat ini, dia bercakap pun dengar tak dengar je sampai Rasulullah selalu mengulanginya. Berusaha dia untuk mengawal kadar suaranya itu supaya jangan lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ini adalah etika yang kedua yang diajar oleh Allah SWT untuk umat Islam. Pertama telah kita pelajari bahawa jangan mendahului Allah. Yang kedua, jangan bercakap suara kamu mengatasi suara Rasulullah SAW. Ketiga seterusnya, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Jika kamu berbicara dengan Rasulullah, berkatalah dengan tenang, dengan sopan. Jangan seperti yang biasa kamu lakukan sesama kamu, dengan suara yang keras, ketawa terbahak-bahak dan memanggil dengan nama panggilan, tapi panggillah dengan panggilan Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang ternyata merupakan wanita, isteri yang paling dicintai oleh Nabi pun memanggil Nabi dengan panggilan semikian, tak pernah beranjak daripada perkara tersebut. Jadi inilah adab, satu penghormatan yang ditugaskan sebagai satu peranan untuk kaum mukminin. Tanggungjawab mereka menghormati tugas dan juga risalah yang telah pun Allah berikan kepada baginda SAW. Maka semestinya, sewajibnya mereka mengambil pendekatan memuji, memanggil dengan nama-nama yang baik yang Allah sendiri memanggil baginda dengan panggilan sedemikian. Allah beri amaran, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, bahawa orang yang mengeraskan suara, menyaringkan suara ni, dia telah pun keluar daripada batasan kewajaran. Dia perlu bimbang bahawa pahala amalan yang dilakukan itu kerana meremehkan kedudukan Rasulullah, bercakap dengan suara yang keras seperti itu, dia membawa kepada kekufuran. Maka pahala yang telah dibina sekian waktu dengan ujian memasuki Islamnya, peperangannya, apa semua akan gugur dengan sebab bercakap kasar dengan Rasulullah SAW. Berkata ni mengundang pahala dan dosa, tuan-tuan. Jangan pandang dia remeh. Kan itu pesan Nabi kepada seorang sahabat, inna rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi azza wa jal la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al-jannah wa inna rajula yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari ab'ad ma baina samai wal ard. Orang itu barangkali dia mengucapkan satu kalimah itu dengan ucapan dia mencapai keridaan Allah. Dia pun tak perasan kata-kata yang baik itu sebenarnya dia mencapai keridaan Allah. Dia pun tak sedar. Dengan sebab kata-katanya itu Allah telah menetapkan syurga untuknya. Sebaliknya ada seorang yang berkata dengan kalimah dia benci oleh Allah, dia pun tak peduli kata-katanya itu muncul dari mulutnya menyakiti orang dan sebagainya. Dia pun tak sedar. Sedangkan kalimah itu akan menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka, dan jauhnya dasar neraka bila dicampakkan tak ada peluang dia untuk naik semula seumpama jarak antara bumi dengan langit. Allah, tuan-tuan yang sekalian. Jadi di sini ada satu amaran, peringatan bahawa risiko melanggar perintah Allah ini akan mengakibatkan rugi semua amalan dan dibebankan dengan dosa-dosa. Baik, insya-Allah mudah-mudahan dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tadabbur kepada ini untuk kita buat berkaitan dengan kehidupan, betapa pentingnya amalan pada prinsip-prinsip menjadi pilar kepada kekuatan umat ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.